Kajian ini mendalami pemahaman falsafah Islam mengenai kewujudan yang menekankan realiti asas yang mendasari semua makhluk. Ia meneroka perbezaan antara kewujudan itu sendiri dan intuisi kewujudan, serta bagaimana manusia melihat dan memahami kewujudan diri dan dunia luar. Istilah penting seperti kesaksian, asyhada, Tuhan, Rab, dan hamba, abd, diperkenalkan untuk meletakkan asas dalam penerokaan mendalam mengenai kewujudan dan hubungannya dengan Tuhan. Dalam pemikiran Islam, kewujudan dilihat melalui dua aspek utama. Kewujudan yang diperlukan, wujud wajib, bagi Tuhan, dan kewujudan kontingen, wujud mungkin, bagi makhluk ciptaan. Kewujudan yang diperlukan bersifat mandiri dan tidak bergantung, manakala kewujudan kontingen sepenuhnya bergantung kepada kewujudan yang diperlukan untuk realitinya. Hubungan ini menjadi teras kepada konsep keesaan Tuhan, yang menegaskan bahawa semua perkara bergantung kepada ketuhanan. Konsep pembezaan pertama, al-farq al-awwal, dan pembezaan kedua, al-farq al-thani, turut diperjelaskan yang menerangkan peringkat-peringkat pemisahan antara pencipta dan ciptaan, serta membawa kepada pemahaman tentang transendensi dan imanensi Tuhan. Intuisi kewujudan atau kesedaran langsung, hudur, adalah asas dalam falsafah Islam. Ia merujuk kepada pengetahuan langsung tanpa konsep perantaraan mengenai kewujudan diri sendiri dan makhluk lain. Kesedaran ini lebih mendalam daripada pemahaman intelektual atau abstrak kerana ia dialami secara langsung oleh jiwa. Pengetahuan intuitif ini penting untuk pertumbuhan rohani dan intelektual dengan rasa, dauq, dan penyaksian, syuhud, sebagai elemen penting dalam pengalaman kewujudan yang langsung. Konsep manifestasi, tajalli, turut dibincangkan yang menggambarkan bagaimana kehadiran ilahi mendedahkan dirinya dalam pelbagai bentuk. Akal memainkan peranan penting dalam memproses intuisi kewujudan dan mengubahnya menjadi pengetahuan konseptual. Walaupun intuisi memberikan kesedaran langsung, akal berfungsi mengkategorikan dan menganalisis kesedaran ini menjadi konsep yang bermakna, membolehkan pemahaman yang lebih mendalam. Proses ini dikenali sebagai kebijaksanaan, hikmah, memungkinkan pemahaman yang lebih tinggi tentang kewujudan Tuhan dengan merenungi sifat-sifat makhluk kontingen. Intelek turut dibantu oleh Roh Suci, Al-Ruh Al-Qudus, dalam memahami kebenaran abstrak ini, yang akhirnya membawa kepada pencerahan rohani. Satu lagi tema utama ialah hubungan antara kewujudan dan zat, mahiyah. Dalam falsafah Islam, zat merujuk kepada ciri-ciri yang menentukan sesuatu makhluk, manakala kewujudan merujuk kepada hakikat makhluk itu. Bagi makhluk kontingen, zat dan kewujudan adalah berbeza, dengan zat menjadi potensi sehingga diaktualisasikan oleh kewujudan. Sebaliknya, dalam Tuhan, zat dan kewujudan adalah satu, yang menegaskan keunikan sifat ketuhanan. Konsep aksiden, arad, dan zat turut dibincangkan untuk menerangkan bagaimana kedua-dua konsep ini berkaitan dengan alam fizikal dan metafizik. Kesatuan kewujudan, wahdat al-wujud, sebuah konsep sufi menyatakan bahawa semua kewujudan adalah manifestasi daripada satu kewujudan yang benar, iaitu Tuhan. Idea ini menjadi asas kepada pemikiran mistik yang mencadangkan bahawa segala perbezaan antara makhluk adalah ilusi dan hanya kewujudan Tuhan yang mutlak. Keadaan rohani dan stesen kerohanian, maqamat, turut diterokai menunjukkan bagaimana keduanya membimbing ahli mistik menuju perpaduan ini. Konsep seperti penghapusan fana, pengetahuan gnostik, marifah, dan kekekalan dalam Tuhan, baqa, adalah kunci kepada perjalanan rohani ini.
Kewujudan di alam ciptaan dianggap sebagai cerminan nama-nama ilahi dan sifat-sifat. Setiap aspek kewujudan mencerminkan sifat-sifat Tuhan seperti kuasa, pengetahuan, dan kehendak. Refleksi ini memberikan manusia cara untuk mengenal Tuhan melalui renungan terhadap alam sekeliling. Manifestasi ketuhanan berlaku melalui nama dan sifat ini yang membawa kepada pemahaman tentang yang nyata atau kebenaran, al-haq, dan manusia sempurna, al-insan al-kamil. Perjalanan menuju pemahaman tentang kewujudan berkait rapat dengan konsep manusia sempurna, yang sepenuhnya merealisasikan potensi kewujudan manusia dengan menampilkan sifat-sifat ketuhanan. Keadaan ini melibatkan peralihan melampaui dualitas untuk mencapai kesatuan yang menyeluruh. Proses keinsafan rohani ini merangkumi penyingkapan, persetujuan ilahi, dan penghapusan yang akhirnya membawa kepada kekekalan dalam Tuhan. Wali Aulia memainkan peranan penting dalam membimbing orang lain di jalan kerohanian. Kewibawaan rohani mereka diperoleh melalui kedekatan mereka dengan Tuhan dan kesadaran kemiskinan rohani, faqr, yang menunjukkan pergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ungkapan seperti, apabila kemiskinan telah sempurna, ia adalah Tuhan. Idza tamma al-faqr fahuwa Allah. Dan kemiskinan adalah kehitaman wajah di kedua-dua dunia, al-faqr sawad al-wajh fil darain, menggambarkan pentingnya pengiktirafan rohani terhadap keperluan mutlak seseorang kepada Tuhan dan keupayaan untuk melepaskan segala sesuatu yang selain Tuhan. Mengatasi dualiti melalui amalan rohani membawa kepada kesadaran tentang kesatuan kewujudan. Konsep penyatuan bertentangan diterokai, menekankan kepentingan mengatasi percanggahan yang jelas untuk mencapai keutuhan rohani, persahabatan dengan Tuhan al-Ma'iyah, dan mengikuti jalan ketuhanan al-Tabaiyah adalah aspek penting dalam perjalanan ini. Kajian ini menyimpulkan dengan mensintesis pelbagai aspek kewujudan, menekankan bahwa pemahaman yang sebenarnya melibatkan penyepaduan dimensi intelektual, rohani, dan mistik. Perjalanan kewujudan bukan sekadar penyelidikan falsafah, tetapi sebuah perjalanan kerohanian yang mendalam, yang membawa kepada pengetahuan langsung, hak al-yaqin, dan penyatuan dengan yang ilahi. Ungkapan seperti mati sebelum kamu mati dan manusia sedang tidur, apabila mereka mati, mereka bangun, menggambarkan kuasa transformatif dalam menyadari hakikat kewujudan yang sebenar.